Selamat pagi. Saya MA lah, MA Wan Syairuzi, bertugas di Klinik Kesihatan Sri Iskandar lah. Hari ni saya nak kongsikan sikit pasal diabetic retinopathy. So ada siapa-siapa tahu diabetic retinopathy ni apa? Tak tahu kan? Okey, diabetic retinopathy ni biasanya berlaku kepada orang kencing manis lah. Orang kencing manis yang ada kencing manis awal ke, yang baru ke, yang dah lama kencing manis, dia boleh ada lah. Ada satu penyakit yang berkaitan dengan mata. Okey, kita tengok. Okey, dalam gambar ni kalau kita tengok ada misi seorang dan ada macam pesakit lah, tapi saya tak rasa dia pesakit ni. Ini adalah alat yang kita gunakan untuk cek diabetic retinopathy lah. Senang kata masalah dalam mata lah. Okay. So mesin yang kita gunakan ni, kalau di Perak Tengah kita ada dalam 5-6 biji rasanya. Dekat klinik kita ada satu lah. Klinik kita ada satu dan harga dia sangat mahal lah. Mungkin beratus ribu jugalah untuk satu mesin ni. Kerajaan laburkan kepada pesakit yang ada kencing manis ni supaya kita boleh jaga kesihatan mata kita. Okay. Dengan mesin ni kita akan tangkap gambar yang dalam retina mata. Mata kita ada retina. So kita akan tangkap gambar dalam bahagian mata kita supaya kita boleh tengok mata kita sama ada salur darah bocor ke, ada lemak yang bocor ke. Itu yang masalah akibat daripada kencing manis lah. Diabetic retinopathy ni masalah salur darah kita dalam mata dia bocor. Bocor sama ada darah, sama ada lemak, sama ada exudate. Semua tu boleh bocor lah. Okey. Okey, kalau dekat klinik kesihatan ni, klinik kesihatan Sri Iskandar ni lah, selalunya kita akan buat pemeriksaan mata berkala setahun sekali. Kalau untuk orang yang normal lah, orang yang kita cek tak ada masalah, kita akan repeat setahun sekali. Dan biasanya kita akan buat dekat bilik 9. Bilik 9 sebelah lab lah. Sebelah lab. Okey, ni fakta sikit lah. Kira 1.5 juta pesakit diabetes di Malaysia ni ada mengalami beberapa jenis retinopathy. Jika tidak dirawat boleh menyebabkan buta yang berkekalan lah. Kalau kita tak rawat dia daripada awal, kita tak kesan dia daripada awal, dia boleh menyebabkan kebutaan lah. Okay, retinopathy diabetes dikenali di seluruh dunia. Bukan masalah di Malaysia sahaja. Seluruh dunia, orang putih ke, orang India ke, orang China ke, semua boleh kena lah. Sebagai punca utama, buta kekal dan tidak boleh diubati lagi. Kalau kita tak kontrol dia daripada awal, memang dia boleh menyebabkan kebutaan dan tidak boleh dirawat lagi dah. Bagi pesakit yang ada kencing manis, paras tinggi kandungan gula dalam darah secara berterusan akan menyebabkan pembuluh darah dalam retina mengecil, berdarah ataupun bocor lah. So dia berlaku bila kita tak kontrol gula. Gula dalam badan kita tak kontrol, kita tak makan ubat. Ada setengah yang kena cucuk insulin, tak cucuk. Dia boleh menyebabkan salur darah dalam mata kita tu akan bocor. Mula-mula dia akan bocor, lepas tu barulah dia akan bleeding, dia akan ada pendarahan dalam mata kita. Okey. Tanda retinopathy, selalunya dia tidak menunjukkan tanda lah. Orang yang 10 tahun ke 20 tahun ke, biasanya dia tidak menunjukkan gejala pada peringkat awal, kecuali kalau dia dah teruk lah. Kalau dia dah teruk, mungkin mata dia akan blur, dia akan nampak macam rambut-rambut dekat mata kan, ataupun dia boleh menjadi kebutaan yang terus lah.
Okey, keadaan yang dipanggil retinopati tanpa proliferasi ini berlaku apabila pembuluh darah menjadi lemah dan mudah bocor. Proliferasi ni maksudnya dia masih masih terkawal. Dia tak teruk lagi. Dia tak teruk lagi. So pembuluh darah menjadi lemah dan mudah bocor dan menyebabkan adanya titik pendarahan dalam mata. Ini peringkat awal lah. So bila di peringkat awal, kita tak rasa apa. Kita orang kecil manis, kita tak rasa apa. Sebab tu kita kena buat berkala setiap tahun. Kita tak rasa apa. Kita tak tahu pun mata kita dah bocor, mata kita dah rosak, kita tak tahu. Okey. Okey, ini sedikit anatomi lah. Sedikit anatomi mata. So biasanya pendarahan dia akan berlaku di kawasan ni ya. Nampak ada dua salur darah yang merah, salur darah yang biru. Itu satu vena dan satu lagi arteri lah. Kita kan ada dua salur darah yang bawa oksigen satu dan bawa karbon dioksida. Biasanya akan terjadi dekat kawasan sini lah. Itu yang dipanggil retina. Dan juga dia ada makula satu lagi, tapi dekat sini dia tak nampak lah. Okey. Namun nasihat yang segera ialah melakukan pemeriksaan sekiranya terdapat beberapa gejala di bawah. Ini maksudnya dengan kadar segera kita kena cek kalau ada tanda-tanda ni lah. Ketajaman penglihatan mulai menurun atau kurang fokus. Maksudnya mata kita dah blur, kita pun dah kurang fokus, nak bawa kereta malam tak boleh kan. Itu antara tandanya lah. Melihat perubahan warna kerana kurangnya sensitiviti. Muncul bayang gelap secara tidak menentu. Bayang gelap yang saya maksudkan ni macam rambut, macam ada bintik-bintik dekat mata kita kan. Itu bayang gelap lah. Dan mengganggu penglihatan sekiranya bayang hitam ini kelihatan di tengah mata. Bila bayang hitam ni ada di tengah mata kita, dia akan mengganggu penglihatan kita. Kita mungkin akan kejap nampak, kejap tak nampak lah. Garis lurus terlihat bengkok atau melengkung. Ini antara tanda-tanda dia lah. Okey. So boleh nampak, satu mata yang sihat, satu lagi mata yang ada retinopati. Dia ada dua. Ini yang sihat, ini yang ada retinopati lah. Okey. Yang kita tengok yang sihat ni, dekat kawasan salur darah ni, dia tak ada apa pun. Dia clear saja. Apabila yang dah ada retinopati, dia akan macam ni lah. Kalau kita tengok dalam gambar dia pun, dia akan ada nampak bintik-bintik merah. Dalam gambar dia ada nampak bintik-bintik merah. Ini satu. Ini pun dipanggil kebocoran juga. Tapi biasanya ini dipanggil makulopati ni. Kalau yang warna putih, ini makulopati. So inilah gambarannya mata kita rosak. Bila kita tangkap gambar, kita akan nampak bintik-bintik lah. Bintik-bintik. Ini yang bintik-bintik ni biasanya di peringkat awal. Di peringkat awal sahaja. Kalau dah teruk tu, kita tak akan nampak bintik lagi lah. Kita akan dapat pendarahan dalam mata. Okey, ini nak cerita pasal macam mana dia boleh jadi lah. Okey, yang sebelah normal hemoglobin dan sebelah lagi glycated hemoglobin. Normal hemoglobin ni untuk orang yang normal lah, orang yang tak ada kencing manis, orang yang tak ada penyakit kan. HB dia normal sahaja. Tapi bagi orang yang ada kencing manis, glycated hemoglobin maksudnya gula dia dah combine dengan kita punya hemoglobin, dengan HP yang membawa darah, sel darah lah. Dia tulis kat situ, glucose permanently binds to proteins like hemoglobin after prolonged exposure to elevated blood sugar. Maksudnya gula dia dah combine dengan HP dan menyebabkan darah kita jadi pekat. Darah dalam badan kita jadi pekat. Sebab tu orang kencing manis ni
biasanya kebiasaannya dia akan serang dekat dua benda lah. Satu mata, satu kaki. Sebab kaki dan mata kita banyak salur darah yang kecil-kecil yang kena tersumbat. Bila darah kita pekat. Dia dari retinopati ni dia punya mekanisme kita boleh tengok macam pipe lah. Pipe dekat rumah kita kan. Okey, pipe dekat rumah kita bila bercampur lemak, bercampur minyak, ada benda-benda yang menyebabkan dia tersumbat. So pipe kita akan mula-mula dia akan bukan tersumbat lah. Mula-mula dia akan sempit. Pipe rumah kita akan sempit. Yang kuning tu maksudnya sisa-sisa kotoran lah. Ini pipe. So bila pipe dah start sempit apa semua, ada kat Nana. So bila sempit, dia boleh jadi backflow. Dia boleh jadi backflow. Dia boleh jadi backflow dan lama-lama pipe kita bila tekanan yang tinggi dia akan start bocor lah. Dia akan start bocor dan bila yang bocor tu yang kita akan nampak bintik-bintik dalam mata kita. Bintik-bintik. Dan juga last sekali dia akan pecah lah. Kalau ada tekanan yang terlampau kuat dia akan pecah lah. Dia macam pipe rumah kita jugalah, mata kita ni. Okey, ini antara rawatan lah. Rawatan untuk diabetic retinopati. Dia ada satu injection dia panggil anti-vegel. Suntikan ni mahal, RM1,000 lebih satu kali suntikan. Tapi sekarang mungkin dia orang buat dekat klinik pakar saya. Tapi dekat klinik kita tak ada. Kita di peringkat klinik kesihatan kita hanya buat pemeriksaan dan juga referral lah. Kalau teruk kita akan refer terus kepada klinik pakar mata. Kalau kita cek normal saja, kita tak akan refer, kita akan buat tahunan. Kita akan buat tahun depan pula. Ada yang setahun, ada yang 6 bulan, tengok kepada keterukan mata kita lah. Okey, selain daripada itu dekat klinik pakar dia akan laser juga. Dia ada buat laser dekat klinik pakar mata lah. Dia akan pertama dia akan tembak tempat yang bocor. Tempat yang bocor, tempat yang leaking dia akan tembak. Macam kat sini kita akan tengok. Yang merah ni diabetic retinopati. Yang putih ni dia panggil makulopati lah. So laser spot biasanya dia akan tembak dekat salur dalam mata lah. Bila mata kita yang telur, salur darah dia akan cuba buat otak kita dia akan suruh salur darah mata dalam mata kita ni dia akan buat yang baru. Tapi salur darah yang baru ni biasanya dia fragile, dia senang pecah juga. So biasanya laser dia akan tembak tempat-tempat yang ada salur darah baru dan tempat-tempat yang bocor lah. Okey, last sekali dia orang akan buat pembedahan lah. Pembedahan saya tak pastilah kalau dekat klinik pakar dia buat pembedahan apa kan. Sebab kita di tingkat klinik kita hanya buat pengawalan dan referral sahaja. Okey, langkah dan tip pencegahan. Pertamanya, yang pertama sekali kita kena kontrol gula dah. Yang paling utama. Kita nak kena jaga pemakanan. Ubat-ubatan yang doktor bagi kena makan dengan betul. Tak boleh makan sekejap tak makan, tak boleh lah. Lepas tu kita buat saringan berkala. Ini yang kata saringan berkala 1 tahun sekali ni. Tapi kena ingat 1 tahun sekali ni hanya untuk yang normal sahaja. Kalau yang dah ada mild, yang dah ada sederhana retinopati, biasanya kita akan bagi 6 bulan sekali. Kita akan repeat balik. Sampai dah satu tahap yang kita rasa perlu refer, kita akan refer lah. Memang kena pergi klinik pakar. Okay. Kenali diet harian.
maksudnya penjagaan makanan lah. Selalu kita dengar suku-suku separuh kan. Pemakanan itu suku-suku separuh. Maksudnya nasi suku, protein ayam atau daging suku, dan juga separuh pinggan kita tu sayur. Sayur hijau tak kisah dengan sayur. Yang penting nasi suku saja makan. Nasi suku, protein ayam suku, dan juga separuh daripada pinggan kita sayur lah. Itu yang senang faham. Luang seketika masa waktu makan. Makan santai-santai je pun ni. Ini yang saya kata suku-suku separuh ni. Ini untuk diabetes portion lah. Pemakanan orang yang ada dalam kita boleh tengok separuh daripada pinggan tu sayur sahaja. Sayur sahaja boleh makan separuh. Suku lagi nasi ataupun makanan yang ada kanji lah. Tak kisahlah roti ke nasi ke kan. Tapi kita orang Malaysia kita makan nasi kan. Dan protein macam ayam, macam ikan, macam daging, suku saja daripada pinggan kita. Dan ada air dan buah. Buah sebenarnya dia mengandungi banyak gula juga. Kalau kita nak makan, kita tak boleh makan sebiji untuk orang macam mana. Biasanya kita akan potong saiz 3 jari lah. Saiz 3 jari, maksudnya kecil. Buah tu macam kecil. Sebab buah ni pun dia ada kandungan gula yang tinggi, walaupun kadang-kadang kita fikir gula buah kan mungkin tak tinggi macam gula yang kita makan ni kan. Tidak. Dia sebenarnya pun ada kandungan gula yang tinggi jugalah. Ini pilihan kita untuk kita makan sebagai orang yang ada kencing manis. Ini nampak. Ini yang masalah ni. Kalau kita makan dan kita ada kencing manis, kita makan macam ni memang tak boleh lah. Memang tidak disyorkan dan boleh membahayakan lah. Kita boleh membahayakan mata kita, membahayakan kaki kita. Ini saya cerita ni baru pasal mata ni, saya tak cerita lagi pasal luka kencing manis. Kalau kita orang barat ni memang takut lah kita tengok kan. Laila pun. Okey, so itu sajalah. Saya harap boleh tahu lah sikit-sikit lah masalah mata akibat daripada kencing manis. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.